Hello, Assalamualaikum. Saya Kak Arif dan seperti biasa kita meneruskan liputan di Mobile World Congress 2019. Hari ini kita kat mana, Afiq? Kita dekat LG Studio. Yes, hari ini kita berada dalam LG Creator Studio dan kami diberi kesempatan untuk memegang sendiri phone baru daripada LG iaitu LG V50 ThinQ dan LG G8 ThinQ. Okey, kita start dengan LG V50 ThinQ dulu. Sebuah phone dengan sokongan 5G dengan paparan skrin 6.4 inci, Quad HD Plus Full Vision OLED bersama nisbah 19.59 dan perlindungan Corning Gorilla Glass 5 di panel belakang dan depan. Dijalankan dengan sistem operasi Android 9.0 Pie bersama skin Optimus UI daripada LG. Dia punya skin agak heavy juga. Dimuatkan dengan chip pemprosesan Snapdragon 855 dan seperti barisan phone 5G yang lain, ianya didokong dengan model Qualcomm X50 untuk kebolehan sambungan 5G. RAM 6GB bersama storage 128GB dengan sokongan sehingga 1TB storage. Fast charging 18W, charge sehingga 50% dalam masa 30 minit dengan menggunakan USB Type-C, dan dia ada juga key wireless charging 10W. Dari segi kamera, ianya memiliki triple camera setup 12MP f1.8, 27mm focal length dengan size sensor 1.4 micrometer. Yang kedua 12MP telephoto f2.4, 52mm focal length, size sensor 1 micrometer. Dan yang ketiga 16MP ultra wide f1.7, 16mm focal length, size sensor juga pada 1 micrometer. Okey, untuk rakaman video ianya menyokong sehingga rakaman 4K pada 60 frame per second, 1080p pada 240 frame per second. Cuma untuk tahun 2019 diorang tak gunakan ciri in-display fingerprint scanner. Diorang still menggunakan fingerprint scanner dekat panel belakang, which is for some people benda tu is a big issue sebab yalah flagship lain semua dah pakai in-display fingerprint scanner. Okay, LG tak berhenti je kat situ. Diorang juga mempersembahkan satu lagi aksesori tambahan yang dipanggil dual screen. So basically dekat aksesori tambahan ni dia ada POG pin, iaitu untuk transfer data dengan lebih cepat. Dia tak gunakan Bluetooth ke wireless transfer ke, dia gunakan direct transfer melalui POG pin ni, POG ya, bukan POG, POG. Okay, so just lekapkan kat sini. Alright, dan korang tekan ada satu button kat sini. So banyak benda yang korang boleh buat dengan dual screen display ni. First kali korang boleh guna sebagai gamepad, ialah screen kat depan ni, and then kat sini korang boleh jadikan dia sebagai controller, which is very cool. Yang kedua, korang boleh buat dual video call. Maksud dia kalau let's say korang nak call awet korang kan, awet korang boleh penuh screen kat sebelah tu, korang dekat screen sebelah ni. Daripada korang yang tak ada awet tu, mungkin korang boleh call mak ayah korang ke kan. Okay, so dia ada 3 finger swiping gesture. Basically korang just swipe ke tepi untuk pindahkan apps Maps tadi ke screen kedua. Oh, okay. Seterusnya dekat kamera dia. Alright. So dekat sini dia ada 3 mode kat tepi ni. Satu close shot, satu mode biasa, satu lagi wide angle. Tapi kalau korang tekan close mode ni lama-lama, dia akan keluarkan triple preview. Okay, so kat sini korang boleh pilih angle mana-mana yang korang suka. Dan satu lagi, disebabkan dia dual screen, korang boleh gunakan advantage dual screen ni. If let's say korang nak ambil gambar bangunan yang tinggi, korang boleh adjust lah dia punya kamera ataupun macam ni. So dia macam biasa lah, dia macam ada flip viewfinder. So kau ikut situasi, benda ni agak berguna juga. And then dia ada juga ciri instant share. Instant share ni untuk apa? Instant share ni let's say korang
guna dua aplikasi yang berbeza. Sebelah macam guna Maps atau sebelah ni macam WhatsApp Messenger kan. So korang boleh just instantly share Maps yang dekat Google Maps tu dekat apps WhatsApp tadi. Kemudian macam biasa korang boleh guna dual screen app, guna dua aplikasi yang berbeza pada waktu yang sama. So benda ni memang cool gila, tapi lagi cool kalau dia orang ada macam apa ni orang panggil Afiq? Always on display. Lagi cool kalau dia orang ada always on display tau. Kalau macam letak jam ke at least kan. Tapi ni basically adalah panel kaca je. So korang just buka and then ada dua screen. Oh, kena tekan dulu, dia tak automatic. Yes. Alright. Okay, disebabkan saya rasa video ni agak panjang, untuk teruskan kepada model G8 ThinQ, tak apa sekali lah. Apa Okey, kita teruskan pula dekat model G8 ThinQ. Ini adalah G8 ThinQ je, dia ada lagi satu model G8S. G8S ThinQ. Yes, G8S ThinQ. Okey, so dia orang provide ada 3 variant color, satu warna biru, hitam dan warna merah. Okey, so untuk LG G8 ThinQ ni dia lebih kurang sama je dari segi spesifikasi dalaman dia seperti LG V50. Dia ada Snapdragon 855, 6GB RAM, 128 storage. Cuma baterinya dikecilkan ke 3500 mAh. Triple setup kamera dia pun sama, tapi apa yang membezakan LG G8 dengan LG V50 ThinQ ni adalah dia punya tetapan kamera selfie dia. Mereka menyatakan TOF kamera ni adalah first time fit. Dia orang letak TOF selfie kamera. Normally dia orang letak kat belakang. Tapi bagi saya ini adalah first time saya melihat pengeluar meletakkan TOF kamera di bahagian hadapan, which is make sense. Dan yang best ya untuk LG G8 ni, dia ada satu fungsi unlock menggunakan palm. Yes, very cool. Okay, saya tunjuk sikit Okay, so palm gesture ni bukan je untuk unlocking the phone. Dia ada juga macam palm gesture di mana korang boleh guna pergerakan tangan untuk control customizable app. Seperti contoh kita nak dengar lagu kan, kita just guna palm control ni, dan dari situ korang boleh control volume which is very cool. Sumpah cool gila. Tapi at certain times dia macam tak recognize kau punya palm gesture ni kan. Agak kurang berkesan. So untuk everyday use saya rasa better korang guna fingerprint kat belakang. Lagi senang. Okay, dia yang best ya, berbeza dengan LG V50, LG G8 dia ada DTS surround sound. Kita nak try sikit dia punya speaker. Siapa nama yang cute-cute tu? Titi, Tata, apa guna? Apa lagu Spanish? Despacito. Despacito Spanish je. Spanish song Kat atas ni dia ada speaker tak? Belakang pun ada tak? Serius? Dia menyeluruh tau, dia punya speaker. Ke in display speaker. DTS X30 surround sound, crystal sound OLED, boombox speaker. Tulis. Rafiq, cuba. So dia punya speaker kat skrin lah. Okay, dari segi harga entahlah. Saya sendiri pun tak tahu harga untuk LG V50 dengan LG G8 sebab benda ni pun tak officially launch lagi. Dia orang just mempersembahkan model ni dekat Mobile World Congress. Dia tak release official lagi. Dan personally I think you guys should think again about the name LG. You guys should go for just LG V50 or LG G8. Sebab apa aku speaking? Sebab dalam video ni LG akan tengok video kita orang. Sebab aku gembang dia orang, kita orang ada 1 juta subscriber dekat YouTube. Okay, tapi at least kita orang diberi peluang oleh LG kan. LG Malaysia pun tak bagi kami peluang macam ni. Sama juga macam brand-brand lain, brand-brand big boys Malaysia. I'll see you guys in the next video for other Mobile World Congress coverage. Thank you.